Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tok-tok guru, tuan-tuan ustaz, para penuntut ilmu dan sekalian ahli masyarakat Islam yang hadir dalam program Hau Tokku Paluh, ya. Orang sini sebut Ho, ya. Kalau ikut bahasa Arab jadi Hau. Yang mana saya saat ni baru sampai daripada Kuala Lumpur dalam pukul 12 suku saat ni, dan diminta untuk turut serta bagi membentangkan tajuk pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi maklum sajalah, petang pukul 3 petang ni, saat ni pun pengacara majlis dah bagi amaran, jangan ngatuk, jangan tidur. Jadi barang ngatuk, barang tidur ni bukan boleh kawal, betul tak? You rasa ngatuk, lepas tu dah habis dah ceramah. Ada kok kadang-kadang gitu. Cuma alang-alang kalau kita nak tidur, moleknya jangan lupa baca doa. Doa tidur, ingat tau. Bismikallahumma. Panjang. Hak ni guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, pendek sikit. Doa tidur, Bismikallahumma amut. Ya, mati terus, tak payah hidup, sebab dia kata tidur masa majlis ilmu. Dia rekah sikit doa, sekali panjang sikit tau, Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi sebab tidur masa majlis ilmu, kira amut terus, tak payah ahya dah. Baik. Jadi kita cubalah, ya, tak boleh ngatuk tengok slide, ya. Basuh puas tengok slide, ya. Tengok pula ke penceramah kok hilang ngatuk, ya. Yang penting kita nak faham hari ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Nombor 1, siapa ya ahli sunnah wal jamaah ni? Ya. Baik. Sunnah yang baik, dalam hadis yang sama Nabi SAW juga sebut wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat dalam Islam ni sunnah yang buruk. Jadi kalau dari segi bahasa, sunnah boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi kalau dari segi istilah, dia hanya khusus untuk yang baik saja. Ya, at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Dan jamaah dari segi makna adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu disebut jamaah. Tapi jamaah dalam konteks kita ni, pertama adalah golongan umat Islam yang majoriti, as-sawadul a'zam. Yang kedua yang berpegang dengan ijma' ulama. Bila ulama sepakat, dia kira tak langgar dah. Kemudian yang ketiga, dia menjaga kebersamaan. Maknanya kalau beza-beza pandangan pun setakat beza pandangan saja. Tak siapa kafir mengkafir, tak siapa bid'ah membid'ah, fasik memfasik. Ini ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, ya. Ikut sunnah dan ada ciri jamaah pada dia. Dan bila berlaku perpecahan di kalangan umat Islam, tak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah.
Contoh, Khawarij menggelarkan diri dia sebagai Asyura, orang yang menjual nyawa, menjual diri untuk membeli syurga. Dia tak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Golongan Khawarij. Khawarij awal-awal dulu. Syiah pula dia tak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dia berbangga dia tu Syiah Ali. Syiah asalnya maknanya adalah penyokong. Jadi Syiah Ali ni penyokong Saidina Ali dari segi politik. Ya, dia sokong tak ada masalah. Tapi lama-kelamaan ia jadi taksub sangat. Kemudian dia menggelar diri dia sebagai Ahlul Bait. Ada lagi satu golongan yang satu masa dulu kuat berlawan dengan ahli sunnah wal jamaah, namanya golongan Mu'tazilah. Golongan ni ia jadi tergelincir dari kebenaran sebab dia terlampau mengagungkan akal pemikiran. Dia kata ni tak logik, ni tak munasabah, ni gitu gini. Akhirnya tergelincir daripada landasan kebenaran. Hak kita sebut saat ni, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah tak ada hak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dalam perjalanan sejarah, hanya dua golongan yang kita dapati mengaku ahli sunnah wal jamaah. Pertama, jumhurul muslimin. Ya, bila sebut jumhur maknanya majoriti. Ya. Hak ramai daripada orang Islam, iaitulah yang bermanhaj Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Jadi hak ikut kepada dua orang imam ni memang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah pun panggil ahli sunnah wal jamaah. Syiah panggil kita sunni, kita panggil dia syi'i. Ya. Dan satu puak lagi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah golongan minoriti yang dia menggelar diri dia sendiri salafi, maknanya pengikut salaf. Gelarang tu comel, tak ada masalah. Tapi kita nampak-nampak gelarang saja, amalan tak ada. Amalan tak ikut kepada salaf, lebih kepada mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ingat kalau sebut Wahabi, siapa pengasas dia? Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan Wahhab nama dia. Kau orang ingat Wahabi pengasas dia nama Wahhab kali. Tak. Pengasas dia nama Muhammad. Dia mana boleh jadi Wahabi? Buat apa tak jadi Muhammadi? Sebab pertama, Muhammad tu kan nama Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak apa nak nisbahlah pada nama Nabi. Kalau nak kira nama asal, nama imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, nama Muhammad juga. Muhammad bin Idris. Tapi kita tak gelar diri kita Muhammadi, tak. Kita ambil nama keturunan, ya, iaitu Asy-Syafi'i. Jadi begitu jugalah. Muhammad ni anak kepada Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ayah dia ni ulama ahli sunnah wal jamaah, bermazhab Hambali. Kiranya dia ni anak tok guru lah. Jadi orang Arab ni sama ada dia kata abu, bapa pada siapa, atau dia gelar orang tu ibn, anak pada siapa. Jadi dia ni anak tok guru, anak ulama besar. Jadi orang panggil dia Ibn Abdul Wahhab. Kalau dia orang Terengganu, orang panggil anak Ustaz Wahhab. Gitulah lebih kurang, anak Ustaz Wahhab. Jadi lama kelamaan lekatlah nama pengikut dia tu Wahabi. Jadi mereka juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Molek meriah sama-sama ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya? Dak, Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya? Secara teori ia molek Tetapi secara praktikal tak jadi. Sebab Wahabi dia sendiri menyesatkan Asy'ariyah. Dan berlaku pertentangan yang tajam. Maknanya tak boleh kita tu nak kata macam beza Hanafi Syafi'i, tak apa, beramallah masing-masing, insya-Allah betul belaka. Atau Maliki dengan Hambali beza misalnya, tak, bukan beza gitu. Ia beza pada perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas yang tak sepatutnya beza. Jadi dalam pertarungan ni pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Hati-hati Zaman kita learning, golongan Wahabi ni dia cuba nak merampas posisi ahli sunnah wal jamaah ni. Maknanya asalnya dah sekian, kita kata dah kurang pada 1000 tahun atau lebih sikit-sikit. Orang Islam dah terima bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul Wahabi pada kurung ke berapa? Kalau hijrah kurung ke-12. Ini kurung ke berapa Kurung ke-15. Tak? 1444, kurung ke-15. Makna kurung ke-15 tolak 12, jadi lebih kurang 300 tahun yang lalu. Barulah muncul golongan Wahabi, dia nak pergi sigung ahli sunnah wal jamaah witungging, dia pun nak ambil, dia kata akulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jadi dalam pembatangan petani kita nak tengok. Baik.
Yang menang dari segi pertarungan ideologi ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana disokong oleh dalil. Jadi orang Wahabi ni dia kuat cakap. Dia kata agama terbina atas dalil. Kita pun setuju lah. Tak agama mereka sendiri. Tapi hak dak comelnya dalam-dalam dia tu maknanya habis tu biar orang mereh khabar, ya. Agama terbina atas dalil, khabar kedah-sedah hak dia fatwa tak ada dalil. Lagi kita tengok. Ia mempertikaikan tawassul dengan orang mati, tak ada dalil. Ia mensyirikkan istighasah dengan orang mati, tak ada dalil. Tapi ia tepik ke orang, agama terbina atas dalil. Sebab tu ia kalah, ia tepik saja. Dalil tak ada. Baik. Jadi kalau dari segi periktirafan, memang Asy'ariyah Maturidiyah ni diiktiraf oleh para alim ulama, misalnya dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, iaitu syarah kepada kitab yang sahih Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah taala, maka yang mensyarah kitab iaitu Al-Hafiz, ya, Murtada Az-Zabidi rahimahullah taala, dia khabar terus terang. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut perkataan ahli sunnah wal jamaah begitu saja, maka yang dikehendaki adalah Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, dan Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hati-hati. Sini saja mereka sudah cuba bagi kita keliru. Ya. Macam mana? Dia kata yang pertama, dah kalau Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, dah Nabi Asy'ariyah ke tak? Oh, dia tanya Nabi terus. Nabi Asy'ariyah ke tak? Yang kedua, dah sahabat-sahabat Nabi kira bukan ahli sunnah wal jamaah. Dah sahabat Nabi bukan Asy'ariyah. Imam-imam 4 mazhab tak ada yang Asy'ariyah, dah kira imam 4 mazhab ni mana? Jadi ini teknik pengeliruan orang panggil. Soalan tak betul dah. Dia tanya adakah Nabi Asy'ariyah? Asy'ariyah ni makna hak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Sabah tak Nabi ikut orang lain? Tidakkah dalam agama kita orang lain kena ikut Nabi? Betul tak? Jadi soalan yang betul yang patut dia tanya, Asy'ariyah ni akidah dia ikut Nabi ke tak? Baru betul soalan tu. Jadi kalau ikut Nabi, ya ahli sunnah wal jamaah. Syiah ikut Nabi ke tak? Tak ikut. Makna bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij ikut Nabi ke tak? Tak ikut. Maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita tanya Nabi ikut siapa. Adakah Nabi Asy'ariyah, adakah Nabi Syiah, adakah Nabi Wahabi? Kadang betul soalan gitu. Dan sahabat serta imam-imam 4 mazhab, kenapa mereka tidak Asy'ariyah? Sebab mereka hidup dulu. Ya, Asy'ariyah ni ingat lagi makna apa? Pengikut pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Masuk akal tak? Orang tu mati dah ikut orang hak hidup kediang pada dia. Tak jadi. Jadi kadang-kadang batu saya minta deh. Orang tak berah ingat kalau saya sebut Wahabi marah tak percaya tengok dalam Facebook saya. Oh, ustaz ni dah habis-habis zikir Wahabi. Zikir Wahabi boleh pahala. Mana pula zikir Wahabi boleh pahala? Bid'ah ustaz ni bukan baca zikir Allah Subhanallah, bukan. Makna kata kita terang tentang penyelewengan Wahabi untuk dijauhi, termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi bab tu boleh pahala. Bukan zikir Wahabi. Oh tu tak gitu. Kita terang kat mana kesalahan Wahabi supaya orang tak terikut, ya, dengan ajaran Wahabi. Jadi tak mungkinlah orang yang hidup dahulu ikut orang yang hidup kediang. Jadi orang yang terkena dengan virus fahaman Wahabi ni, saya duk perhati tengok, ya, otak dia jadi tak apa cerdik. Dia jadi tak apa boleh mikir molek. Jadi kalau boleh di Terengganu ni jangan ada orang ikut Wahabi. Sebab orang kata wallahu alam, kebanyakan orang Terengganu ni bijak-bijak orang kata. Ya. Sebab wallahu alam juga. Dengar-dengar khabar sebab rajin makan khepuk. Jadi khepuk ni banyak ikan. Ikan ni banyak protein. Protein ni bagus untuk perkembangan otak. Qila, dikatakan begitu. Wallahu alam betul ke tak. Tapi makanlah ikan 1 kilo 2 kilo sehari pun, kalau kena virus Wahabi jadi tak cerdik juga. Ia jadi jeng, ia jadi sekat, ia jadi sumbat. Salah satunya adalah mereka ni terkejut bila ustazku khabar pada 25 hari bulan 6. Saya khabar di Perlis. Masa tu berdialog dengan satu orang nama dia Salman Ali, Ustaz Salman Ali. Ya. Jadi dalam dialog tu saya khabar, sebab ia sebut Ibn Taymiyah, dia kata Wahabi pun ada gak terima Yaqazah.
Antaranya Imam Ibn Taymiyah. Saya kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Oh, gitu pula dia tu. Gitu pula kan dah Ibn Taymiyah hidup pada kurung ke-8. Muhammad bin Abdul Wahab kurung ke-12. Wahabi tu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Ibn Taymiyah ikut bila dia mati dulu. 400 tahun dia mati baru Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Jadi hak tu pun orang kurang nak cerdik dah, nak faham. Jadi sebab itu kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ini walaupun sahabat Nabi bukan Asy'ariyah, imam 4 mazhab bukan Asy'ariyah, tapi akidahnya tetap sama. Iaitu akidah tanzih. Mensucikan Allah Taala daripada sebarang kekurangan. Tak kan Tuhan kurang, kita manusia okeylah. Manusia ngatuk, manusia sakit, tahu. Manusia macam-macam lah. Takkan Tuhan ngatuk juga. Mana jokong hari ni? Oh, Tuhan ngatuk hari ni. Tak mungkin. Akal yang sihat tak boleh terima kekurangan pada Allah Ta'ala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanzih. Allah tak mungkin kurang dan Allah tak mungkin sama seperti makhluk ataupun makhluk seperti Allah juga tak mungkin. Baik. Jadi minta maaf lah hak mana minat fahaman Wahabi tu cuba consider balik Dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa MKI ke 106 tahun 2014 ya. Ni ada Wahabi-Wahabi yang mari dengar dalam Facebook ni, kita tengok. Dia kata sini, saya petik hak mana relevan Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan di Malaysia. Ni kalau kita sempat lagi kita nak detail sikit ni. Hak ni punca jadi Wahabi ni punah besar. Setakat ia tak ambil wak tahlil arwah ada masalah. Ya. Setakat dia kata dia tak mau baca kunut ikut umur nak taklid Hanafi ke Hambali tau. Tapi hak ni tauhid 3 ni siapa dia ni menganggap orang musyrik tu macam orang Islam dan orang Islam pula dituduh sebagai musyrikin. Ini punca besar. Kenapa Wahabi rosak adalah tauhid 3. Jadi orang-orang yang mengaji pondok apa semua, jangan siapa tak boleh hurai kat mana kesilapan tauhid 3. Bukan silap belaka. Ada bahagian-bahagian tauhid 3 tu betul, tak boleh kita tolak. Tapi dalam betul-betul tu ada kerosakan yang serius di situ. Jadi tengok apa muzakarah jawatan kuasa fatwa MKI 2014 kata apa? Pegangan kepada tauhid 3 iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat yang dibawa oleh golongan Salafi Wahabi cukup membimbangkan kerana konsep tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Kemudian disebut sini Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah. Lain pada Wahabi, Syiah juga adalah satu ancaman kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi saya khabar terang Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Biar orang nak marah pun, rajin dah kena marah. Saya akan begini Wahabi adalah Khawarij di Pulau Pinang. Ada satu jemaah dia marah. Dia kata ustaz tak boleh kata gitu. Dia cakap kat Penang ustaz tak boleh kata lagu tu. Pasal apa tak boleh kata lagu tu? Tanya dia balik. Pasal Timbalan Menteri Habang kata Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah juga. Timbalan Menteri tahun bila tak tahu lah. Yang penting Timbalan Menteri dia khabar. Jadi saya kata saya ni duduk dalam sejik. Orang tanya saya dalam sejik. Saya mesti jawab ikut hak ulama kata. Takkan saya nak jawab ikut Timbalan Menteri. Betul tak? Timbalan Menteri macam-macam je boleh kata. Orang politik kemarin khabar lain, hari ni khabar lain. Itu biasa lah tu. Kita nak khabar hak ulama kata. Ulama kata Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Minta maaf lah kalau ada Wahabi yang dengar rasa panasan, rata-rata, rasa nak maki hamung. Minum air ke, selawat ke sikit, ambil wuduk ke. Jangan marah sangat. Tengok apa hak ulama kata. Wahabi menurut ulama Hanafiyah, hak ikut pada Imam Abu Hanifah, Khawarij. Saya tengok dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Dengan jelas disebut oleh Al-Imam Muhammad Amin. Dia terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Abidin. Matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab Al-Khawarij fi zamanina. Ambil tahu khabar terang lalu. Satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab, iaitulah golongan Khawarij pada zaman kita. Zaman Al-Imam Ibn Abidin.
Ya, baik. Jadi saya terus terjemah atas faktor masa. Maka kata pengarang, Khawarij itu mengkafirkan sahabat Nabi. Engkau ketahui bahawa ini bukan syarat untuk dinamakan Khawarij. Tengok Wahabi zaman kita ni, kalau kita kata mu ni jangan ikut Wahabi, mu adalah golongan Khawarij. Kata Khawarij ikut celah mana? Khawarij ni ia kafirkan sahabat Nabi. Kita tak kafir sahabat Nabi, macam mana mu kata kita Khawarij? Imam Ibn Abidin jawab lama dah. Dia kata tak mesti kafir sahabat Nabi baru jadi Khawarij, tak mesti. Hak kafir sahabat Nabi ni Khawarij zaman dulu. Khawarij hak lawan Sayyidina Ali memang dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Wa illa fayakfi fihim. Kalau tak memadailah pada Khawarij ini, mereka itu beriktikad berkeyakinan kafir orang hak dilawan. Orang hak dak aliran dia kira kafir terus. Kita ahli sunnah wal jamaah tak begitu. Jangan cepat sangat nak kafirkan ahli kiblah. Jangan kerana beza parti politik kita kafirkan dia. Jangan kerana berbeza aliran atau Wahabi, Syiah pun kita tak kafirkan. Cuma kita tak boleh pegang macam dia sebab tak betul. Sampai tanpa tangga nak kata Wahabi kafir, tak. Atau nak pukul rata Syiah kafir, tak. Mungkin ada segolongan-golongan Syiah yang sampai menuhankan Sayyidina Ali misalnya, ataupun ia kata Quran yang ada ni bukan Quran yang asli misalnya, itu jadi kafir. Tapi pukul rata Syiah ni kafir belaka, bukan sikap kita. Begitu juga dengan Wahabi, kita jangan sampai mengkafirkan mereka secara pukul rata macam itu. Jadi mereka ini keluar sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, pada pengikut anak Abdul Wahab yang keluar daripada daerah Najd. Nun Jim Dal, Najd, Najd. Tak ada dah dalam peta ni. Dia kalau nak cari daerah Najd, carilah Riyadh. Buka peta Arab Saudi, cari tempat nama Riyadh. Tempat tu adalah Najd asalnya. Dan mereka ini menguasai dua tanah haram. Zaman Khilafah Utsmaniyah dulu dia pergi serang orang-orang pergi buat haji dan sebagainya, dia rapah Makkah dan Madinah. Wa kanu yantahiluna mazhab al-Hanabilah, dan mereka ini mengaku kononnya mereka mazhab Hambali. Hak ni cerita di sanalah. Tak mustahil hak mari ke Malaysia ni dia mengaku dia Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i hak tuling dia kata. Sek-sek hak ni hak mengaku dia Syafi'i tapi tak ikut Imam Syafi'i. Tu ayat dia. Tapi kalau zaman dulu dia mengaku mazhab Hambali, sampai sekarang pun ada. Akan tapi apa beza dia dengan Hambali? Iaitu dia yakin bahawa dia saja orang Islam dan orang yang berbeza dengan dia musyrikun. Orang musyrik terus. Bukan fasikum orang dosa dah. Musyrik terus, kafir. Dah kafir jadi mana? Wastabahu bidzalika qatla ahli sunnah. Lalu dia menghalalkan dengan dia dah kafirkan kita tu boleh bunuh dia kata. Bahkan bunuh ulama-ulama ahli sunnah dan seterusnya. Baik, saya laju-laju sebab tak boleh lebih pada waktu asar. Kita nak main asar pula. Asar Terengganu ke apa 4.28. Dah lama dah. Ni 3.35 dah, dan sejam lagi. Jadi saya laju-laju ikut mazhab Maliki pula. Iaitu Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam hasyiah kepada tafsir Jalalain ketika menceritakan tafsir ayat Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ada orang dia buat benda tak molek, benda uduh, tapi dihiasi oleh hawa nafsu dan syaitan, dia nampak benda uduh hak dia buat tu molek. Contoh mudah macam dia IC kan. IC dia bong orang noh mayang, dia sembelih orang mengucap dua kalimah syahadah, bagi dia tu jihad. Dia rasa molek. Jadi kila dikatakan oleh ahli tafsir, hadhil ayatu nazarat fil khawarij. Ayat ni turun menceritakan golongan khawarij. Apa ciri khawarij? Yuharrifuna ta'wilil kitabi was sunnah. Ingat molek Ada orang payah nak terima kata Wahabi tak betul. Dia kata tak betul kan? Saya dengar ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi, bukan Wahabi, dituduh Wahabi. Dia orang kalau cakap qala Allah, qala Rasul, cari ayat Quran hadis saja mulut dia. Takkan sesat ustaz orang gini. Jadi kena faham molek, Khawarij bukan golongan yang sesat kerana menolak Quran hadis. Dia tak tolak Quran hadis, bahkan nampak dia sungguh nak beramal dengan Quran hadis sejak daripada zaman sahabat. Memang dia
orang yang nampak sungguh nak pegang Quran hadis. Penyelewengan Khawarij adalah pada tafsir. Bila ditafsir Quran hadis, bekok. Patutnya maksud lain. Tak iklan sekejap Ustaz. Sila. Elang, ada elang kau. Elang free ke berbayar? Sila. Bagi pemilik kenderaan PKA 7008 PKA 7008, kita minta untuk alihkan kenderaan anda dengan segera. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi kita sambung Kita kena ingat melek penyelewengan golongan Khawarij, baik Khawarij hak dulu, hak zaman sahabat Nabi tu, hak pergi bunuh Sayyidina Ali dan sebagainya, atau Khawarij zaman kita, iaitu golongan Wahabi, bukan dia tolak Quran hadis, tidak. Dia pegang Quran hadis. Tetapi ia salah tafsir. Dengan salah tafsir dia itu, dia menghalalkan darah orang Islam dan juga harta benda. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang sama perangai Khawarij ni, wahum firqatun bi'ardil Hijazi yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka ini adalah satu puak di tanah Hijaz dinamakan Wahabi. Hak ni hak saya garis buat huruf tebal. Kalau cetakan baru ia buang. Ini pengkhianatan ilmiah golongan Wahabi, hak tak sesuai dengan dia, ada kalanya dia buang, dia hazah. Baik. Kemudian mengikut mazhab Syafi'i dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Radil Bid'in Najdi alladhi adalla bihal awam. Lampu kepada manusia, penerang kepada kegelapan pada menolak ahli bid'ah dari najat. Learning Wahabi sedap mulut kata ke kita ni ahli bid'ah. Sebab zikir ramai-ramai, baca doa berjemaah, tahlil dan sebagainya, selawat selang tarawih, dia cah kita ahli bid'ah. Padahal pengasas gerakan Wahabi itu dinilai oleh ulama sebagai al-bid'i. Dia itu sendiri adalah ahli bid'ah dari najat. Kenapa ulama Syafi'i menilai bahawa dia adalah Khawarij? Disokong oleh hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda Khawarij, yang menjelaskan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikut mereka adalah daripada golongan Khawarij. Antaranya mereka dari Najat. Dan yang kedua, mereka daripada timur. Dan sedia maklum bahawa Najat adalah timur Madinah. Hadis-hadis sahih hadis tentang terbitnya tanduk syaitan dari Najat tu, hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi Wahabi tak boleh buat kelak situ. Kalau tak dia buat ni dhaif lah, ni hadis ni tak kuat lah, gini gitu tau. Tetapi dia nak condemn hadis Bukhari. Jadi katakannya dia kata tu bukan Najat di tanah Hijaz tu di Iraq sana ni. Dok tengok kita Wahabi. Iraq bukan duduk di timur. Kalau mu nak kata Iraq, dia akan jadi paling-paling tenggara tau. Tenggara ke? Tu salah. Timur laut mana? Lama dah belajar geografi. Timur laut bawah ke atas? Bawah. Tenggara lah. Jadi kalau Iraq dia belah tenggara. Ambil peta, cari Madinah. Orang putih kata draw a straight line. Orang Terengganu kata buat garis lurus. Daripada Madinah ke timur, sedang molek jumpa Riyadh, sedang molek jumpa Najat, pun nak kena lagi. Sebab ia takut kena tapal dia. Jadi ulama Syafi'i nampak dah. Ni hadis ni kena ni. Kemudian wa qaunu simahum at-tahliq. Dan tanda golongan Wahabi ni ia cukup botak kepala orang. Dia kata sebab rambutmu rambut zaman syirik dia kata. Jadi mu dah ikut ajaran Wahabi, balik pada tauhid, mu kena buang rambut zaman syirik. Tu. Ni tak ada ahli bid'ah lain tak ada buat kerja tu. Hanya golongan Wahabi saja at-tahliq ni. Dan itu memang dia mengaku dalam kitab ia sendiri. Boleh cek Ad-Durarus Saniyah juzuk 9. Ad-Durarus Saniyah yang mengumpulkan tulisan-tulisan ulama Wahabi, memang dia mengaku bahawa dia cukup pada orang. Ada hak saya buat garis atas tu. Fanahliku ra'sahu ghamman lahu. Hak dia mengaku Hambali, ulama Hanabilah sendiri hak asli dak mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Musammah bi Rihlatil Hijaziyah dan seterusnya yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali, dia kata ini adalah Khawarij simahum at-tahliq. Sama macam mazhab Syafi'i saat ni,
adalah cukur botok pada orang, ya. Dan yang kedua, yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal ausan. Ni ciri khawarij, dia rajin lawan orang Islam sendiri, tapi orang kafir tak cara pula. Dia tak kacau orang kafir, dia tak kacau orang Islam. Baik, buka fikiran sikit. Semenjak fahaman Wahabi ni bertapak di tanah Hijaz, ada tak ia perang dengan Israel ke katakan? Tengok baca sejarah. Iraq rajin perang dengan Israel. Jordan rajin perang. Saya belajar di Jordan dulu. Ada veteran-veteran perang rajin perang dengan Israel, rajin masuk J Israel. Dah. Libya rajin perang. Apa lagi? Syria rajin perang. Lebanon rajin. Tapi satu tempat ni di tanah Hijaz, semenjak bertapaknya fahaman Khawarij moden ni, dia rajin ia perang dengan orang kafir. Tapi kalau dia jadi launchpad serang Iraq, kalau dia serang Yaman direct, mana hak hadis khabar tu berlaku pada dia. Jadi sebab tu ulama-ulama dahulu tak ragu-ragu mengkategorikan Wahabi ni sebagai Khawarij. Dan dia pun sendiri tulis dalam buku dia. Macam saya kata Ibn Ghanam dalam Tarikh Najat, dia cerita pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dengan bangga. Dalam Unwanul Majdi fi Tarikh Najat juga dicatatkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Wahabi kepada umat Islam. Dan ada kan Tok Said di Terengganu yang moyang dia dulu kena bunuh dengan Wahabi. Boleh pergi sembang tanya. Molek-molek ada pahaman yang Wahabi bunuh. Bagi dia kita tu kafir. Dan bahkan ini saya dak cerita semua bab nak laju Slide ada 223 baru 30 slide. Dak dia ni sangat. Sini pula dalam kitab dia kata nak lawan Asy'ariyah ni kadang-kadang kena guna senjata. Bukan saja dengan hujah. Ada kala dia kata waqad yasilul amru ahyanan ila syahris silah. Ada kalanya nak lawan dengan Asy'ariyah dia kata kena menggunakan senjata. Dia ajar orang siapa gini? Nabi ajar ke? Sama-sama Islam suruh guna senjata. Okey. Ni dalam kitab-kitab dia. Dia kata Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, ya. Dan dia anggap orang-orang kafir macam orang Islam juga. Dan orang Islam, ya, yang kita panggil tok-tok guru kita Sidi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dia kata hak ni lah sama macam orang musyrik buat dulu. Orang musyrik sembah berhala, orang Islam sembah tok wali, dia kata. Ini perangai kitab ni, kitab ditulis oleh Syekh Abdul Wahab sendiri ni. Kashfus Syubhat ni. Ada orang kata Syekh Abdul Wahab okey, cuma orang salah faham. Ni buku dia sendiri. Salah faham kan? Okey. Jadi ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah ni ada pada Asy'ariyah Maturidiyah dan tidak ada pada golongan Wahabi. Panjang cerita, saya bimbang takut dodang, saya lompat terus ke ni. Sebab kita nak cerita akidah kan. Ahlussunnah wal Jamaah dia adalah penyambung kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata akidah yang sahihah, akidah yang betul, akidah Islam, tak lari lah. Sebab akidah dia tak berubah kan? Pernah dengar tak syariat Nabi kadang-kadang berbeza dengan syariat Nabi lain? Kita raja dengar kan? Syariat Nabi yang terdahulu ada beza dengan syariat Nabi kita. Akidah boleh tak beza? Dulu zaman Nabi Adam orang beriman lain. Orang beriman syurga tak ada dulu. Learning baru orang beriman syurga ada, tak ada. Akidah tidak akan berubah. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman Nabi kita, sampai ke hari kiamat, yang kata orang Islam, gitulah akidah dia, tak berubah. Baik. Jadi, dalam mempertahankan akidah Nabi SAW ni, Jumhurul Muslimin Asy'ariyah Maturidiyah menggunakan sistem Tauhid Sifat 20. Ini salah satu nama dia. Ada orang panggil Tauhid Sifat 50, ada orang panggil Tauhid Sifat 68. Yang penting, benda sama. Nama je lain-lain. Sementara golongan minoriti Wahabi, dia guna Tauhid 3. Ya? Yang mana sebenarnya akidah Rasulullah SAW? Baik, tengok deh. Antara Tauhid Sifat 20 dan Tauhid 3, biar kita jelas, jangan semabuk. Pertama, kena terima kalau sebagai sistem dua-dua, sistem Tauhid Sifat 20 dan Tauhid 3 adalah bid'ah. Sebab apa saya khabar begini? Sebab ada ramai di kalangan golongan Wahabi
Dia larang orang belajar tauhid sifat 20, alasan dia adalah bid'ah kata dia. Tak ada zaman Nabi tauhid sifat 20. Tak betul, ya. Kalau tak silap saya di sejik ni dalam 4-5 tahun lepas saya betang, majlis hau juga. Mari 3 keping soalan. Satu dalam bahasa Arab, satu dalam tulisan Jawi, satu dalam tulisan Romi. Dalam hati saya orang yang sama berkali Ustazku ni ceramah pandai tak bahasa Arab ya. Ceramah ni reti tak baca Jawi. Buking Rupanya ia sungguh. Saya balik pada ceramah sampai di rumah masuk WhatsApp. Tanya, "Dah Ustaz, esok kuliah di mana?" Saya kata di Uniza. Ada program jemput mari. Cuma boleh saya tahu siapa dia? Nombor ni saya tak simpan lagi. Dia kata saya hok tanya 3 soalan ni Ustaz. Mengaku. Tapi saya boleh terima jawapan Ustaz. Salah satu yang dia tanya, dia kata, tidakkah salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, tu salafus soleh menolak sifat 20? Tu soalan dia. Jadi saya jawab mustahil, tak mungkin. Tak mungkin salafus soleh tolak sifat 20. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, tak betul. Tapi kalau awak kata salafus soleh tolak sifat 20, jawab bilang sendiri. Jangan percaya gitu. Jawab bilang. Sifat 20 pertama wujud. Adakah salafus soleh kata Allah tak wujud? Tak mungkin. Adakah salafus soleh kata Allah dulu tak wujud, kediam-kediam ni baru wujud, menafikan sifat kidam? Tak mungkin. Tolak sifat baqa, mana Allah satu masa akan binasa? Tak mungkin. Tolak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, makna dia kata Allah sama macam makhluk, makhluk pun sama macam Allah juga. Tak mungkin. Menolak qiyamuhu ta'ala binafsih, dia kata Allah pun berhajat kepada yang lain. Tak. Wahdaniyah, dia tolak, dia kata Tuhan banyak. Tak mungkin. Bilang asasa, tolak sifat qudrah, makna Allah lemah. Tolak sifat iradah, makna Allah terpaksa. Tolak sifat sama', makna Allah tu bekak, tuli. Tolak sifat basar, mana Allah buta. Tolak sifat kalam, mana Allah bisu. Tak mungkin salafus soleh tolak sifat 20. Cuma dia tak susung. Tak susung tak ada masalah. Kita learning belajar kan rukun semayang. Rukun semayang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul. Ada tak salafus soleh belajar gitu? Tak ada. Dah salafus soleh semayang tak diri tak takbir dah mentang-mentang tak ada. Benda ada, susunan mari ke dia. Agak-agak sahabat Nabi belajar tak macam kita? Ni ikhfa, ni izhar, ni idgham bi gunnah, ni idgham bila gunnah. Tak ada. Dia kira salafus soleh baca Quran dah betul. Baca Quran molek lah. Makhraj dia betul, panjang pendek dia tepat. Cuma penyusunan tu je mari ke dia. Tak ada faham. Dan ilmu hadis ada zaman Nabi. Hak ni mutawatir, hak ni ahad, hak ni masyhur, hak ni sahih, hak ni dhaif, hak ni hasan. Hak ni pula maudhu', hak ni munqati', hak ni mursal, hak ni mu'dha'. Ni semua istilah bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tapi ilmu nak memastikan yang disandarkan pada Nabi SAW itu memang daripada Nabi, sejak zaman sahabat ada dah. Nah, jadi tak ada masalah dah. Bid'ah dari segi penyusunan sama-sama bid'ah. Itu kita tanya dia. Dia kata belajar sifat 20 bid'ah. Dah nak belajar kan? Belajar tahid 3 bagus dia kata. Dah ada tak tahid 3 zaman Nabi? Tengok dia jawab kan. Tak ada apa. Sama-sama bid'ah dari segi penyusunan. Cuma kita tak ambuhnya bid'ah sampai ke isi. Isi pun lain kok daripada hak Nabi ajar. Tu tak ambuh lah. Sebab ingat molek deh, orang kenal ustazku ni dia pejuang bid'ah hasanah. Pagi tu. Benar dia tak berjuang mana. Cuma kita dialog dengan satu orang doktor dulu, Dr. Zaimi tahun 2016. Tajuk bid'ah hasanah bukan kesesatan. Jadi kita sokong. Dia tak apa nak sokong. Tu je. Tapi bid'ah hasanah tu walaupun kita pertahankan hanya dalam bab amalan saja. Amalan tak ada zaman Nabi. Kita buat tak bercanggah dengan syarak. Boleh lah. Tak. Tapi kalau bab akidah tak ada bid'ah hasanah. Ingat molek dia. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kerana bid'ah makna benda baru. Bid'ah dalam akidah makna akidah kita lain daripada akidah Nabi. Dah ada pula akidah lain daripada akidah Nabi tu molek? Tak ada. Ya, bid'ah dalam akidah paling komang jadi dosa besar. Silap-silap naudzubillah boleh jadi kafir, terkeluar dari Islam. Jadi kena hati-hati. Tengok deh. Baik. Ada pula orang nak buat dama, nak buat ala kita kata wasatiyah, pertengahan, ya. Jadi dia kata
hanya beza metode saja. Tak betul Beza antara sifat 20 dan tauhid 3, beza sampai pada isi. Tengok. Tauhid 3 versi sifat 20 mudah. Kita belajar sifat wahdaniyah bagi 3 juga. Wahdaniyah tu zat, mengesakan Allah pada zat. Tak ada lain pada Allah, zat sama macam Allah. Tak ada. Zat Allah terdiri daripada juzuk-juzuk, bercantum-bercantum jadi Allah pun tidak. Yang kedua, wahdaniyah tu sifat, mengesakan Allah pada sifat. Berarti tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Bukankah ada Ustaz? Allah bersifat sama pendengaran? Tak. Manusia ada juga sifat sama. Sama tak. Itu namanya ittihadul lafzi dunan makna. Sama hanya pada lafaz, makna tak sama. Sama Allah Ta'ala tak ada permulaan. Sama kita dulu tak ada, learning baru ada. Sama Allah tidak perlu kepada alat. Sama kita perlu pada telinga. Kalau lahir tak ada telinga, tak dengar lah. Sama Allah Ta'ala tidak terbatas. Allah dengar segala yang wujud. Sama kita dalam sejid ni pun dengar tak dengar. Betul tak? Apatah lagi luas sejid tak dengar terus. Kenapa Allah cakap luas sejid? Dan sama kita boleh hilang. Itu yang dalam cerita Piramlia, dia kata apa khabar bapak? Buat tebik kapak tu. Sebab sound dia hilang. Jadi sama Allah kekal. Jadi hanya sama pada nama. Dan Allah tidak bersifat dengan dua sifat yang sama, dua kudrah, dua iradah misalnya, tak ada. Satu je. Kita banyak kudrah kita. Kuasa kita masa kecil, masa baby lain, masa kanak-kanak lain, masa remaja lain, masa dewasa lain. Biasanya hak paling kuat remaja dengan dewasa lah. Dah hala ketua, jadi turun balik kudrah dia. Iradah memang berubah sama. Hak kita nak tahun lepas, tahun ni tak boleh dah. Biasa tu. Hak kita nak kemarin, kadang-kadang hari ni dia tak boleh. Iradah Allah tidak demikian. Wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Makna dari segi hakikat, tak ada yang wujud atau tak wujud, tak ada yang hidup atau mati, tak ada yang sakit ataupun sihat, tak ada yang boleh makan ataupun lapar, melainkan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Memang zahir nampak doktor sembuh penyakit tau. Sakit lama dah. Doktor beri ubat, dang 2-3 hari sihat. Nampak zahir macam doktor lah sembuhkan kita. Tapi dari segi tauhid, kita kena ingat yang menyembuhkan kita adalah Allah. Kita penimpala, makan Panadol 2 til lega. Zahir Panadol awi hilang penimpala. Tak. Hakikat yang hilang penimpala adalah Allah. Itu maknanya wahdaniyatul af'al. Apa saja yang berlaku adalah perbuatan Allah. Baik. Selesai. Saya laju lagi. Terus pergi kepada Tauhid 3 versi Wahabi. Dia ni kaitan Ibn Taymiyah dengan Wahabi. Ingat Malik Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Wahabi minat ke Ibn Taymiyah. Wahabi mengidolakan pegangan Ibn Taymiyah. Itu kaitan dia. Ya. Jadi oleh kerana dia mengidolakan, sebagaimana Ibn Taymiyah pegang pada Tauhid 3, demikianlah Wahabi juga berpegang pada Tauhid 3, iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhidil Asma' was Sifat. Dah salah ke bagi 3 ni? Bagi tak salah. Tengok keterangan dia. Yang pertama, Tauhid Rububiyah, ambil daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Tapi ia membawa kefahaman Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidupkan, mematikan, beri rezeki, ya, sembuh penyakit. Itu maksud Rububiyah di situ. Maka kita yakin ini adalah Allah saja. Ya. Jangan kata berlaku tsunami, berlaku gempa bumi. Selai daun jatuh pada pokok, itu perbuatan Allah. Jadi hak ni betul. Cuma beza nama tak ada masalah lah. Kita panggil apa? Ada ingat lagi? Kita hak belajar sifat 20 panggil dia wahdaniyatul af'al, ya. Dia panggil apa? Tauhid Rububiyah. Isi dia betul tak? Betul. Betul kita terima. Tak kisah nama lain pun. Ya. Tapi hak ni kita tolak. Menurut Ibn Taymiyah, Tauhid Rububiyah ni ada pada semua orang. Orang musyrik pun ada kat tauhid ni. Makna kata apa? Abu Jahal, Abu Lahab, dah. Jirang sebelah rumah kita sembah tok rekong, ya. Semua ada tauhid rububiyah. Hak ni kita tolak. Dia kata dia pegang akidah salah. Tanya dia, salah mana yang pernah kata orang musyrik bertauhid? Cuba lagi. Sahabat Nabi mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tabi'in mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tak ada.
Yang ada hanya Al-Imam Ibn Taymiyah kerana salah faham. Ia pegang pada Quran juga. Dia salah faham misalnya ayat Quran Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi sekiranya kamu tanya pada mereka, tanya pada orang musyrik, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi mereka faham, itulah dalil orang musyrik bertauhid. Sebab kalau kita tanya siapa cipta langit bumi, siapa yang pusing matahari dan bulan, ia jawab Allah juga. Ia tak jawab Tok Bekong, ia tak jawab berhala. Ini salah tafsir. Ayat Al-Quran berkenaan bukan dalil kata orang musyrik bertauhid. Situ dah lawang dah. Musyrik orang buat syirik. Macam mana pula orang buat syirik boleh bertauhid pula? Tauhid dari segi rububiyah dah. Ayat Quran saat ni adalah dalil bahawa orang musyrik di dalam mereka tu syirik, mereka tak ada hujah. Orang yang sembah berhala tu, kalau kita secara ilmiah kita tanya dia dah, "Kamu sembah berhala ni buat apa? Berhala ni kejadikan langit dan bumi." Dia tahu tak betul. Sebab masa dia lahir, langit bumi ada dah. Dia pandai sikit, dia buat berhala. Lepas tu dia pergi sembah. Dia tak boleh jawab ya. Akhirnya maknanya kalau kita tekang secara ilmiah, orang musyrik terpaksa mengaku Allah yang cipta langit bumi. Adakah dengan pengakuan dia tu dia bertauhid? Sambung ayat tu, fa anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Buka kitab-kitab tafsir, ai ila syirki. Mereka dipalingkan kepada kesyirikan. Sebab taksub, ikut taklid buta pada amalan nenek moyang. Wahabi kata sama macam gemung mu ikut nenek moyang kau. Nenek moyang buat tahlil, buat tahlil kan. Kita ikut nenek moyang ada dalil. Beza. Orang kafir ikut nenek moyang tak ada dalil. Hingga kita tekang dia, mu sembah berhala ni, berhala ke cipta langit bumi? Dia tak boleh jawab. Cuma ia keberatan nak tinggal sebab nenek moyang itu sembah berhala. Itu je. Kita ikut nenek moyang kita buat tahlil, buat itu ini, ada dalil. Ada masalah. Baik. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah makna apa? Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah makna Tuhan juga. Tapi ilah di sini dia kata Tuhan yang disembah. Jadi konsep tauhid uluhiyah adalah kita itu hanya boleh menyembah kepada Allah semata-mata. Haram lagi syirik sembah lain daripada Allah Ta'ala. Betul tak dia kata gitu? Betul tak? Tak balah dah kalau tu sejelas. Mana boleh sembah lain pada Allah Ta'ala? Dia kata sembah batu kayu, sembah malaikat tak boleh, sembah Nabi tak boleh. Ini kita sepakat. Cuma kalau kita tak setuju atas nama tauhid uluhiyah, dia pertikaikan amalan tawassul. Kita sebut ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, ia petikai. Ya Allah dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, tak? Ataupun ya Allah dengan kemuliaan kesolehan almarhum Tok Kupaluh misalnya, tak? Dia petikai. Tak boleh kata. Haram atau dia kata khilaf, ya. Tabaruk pun dia sepitkan hanya kepada Nabi SAW saja, dan istirasah minta tolong hanya boleh dengan orang hidup saja. Hati-hati ya. Ada satu amalan namanya taqiyah, berpura-pura. Ia fahaman lain tapi ia buat lolok macam Ahlussunnah juga. Dan taqiyah ni adalah ajaran golongan Syiah. Syiah ajar supaya taqiyah. Siapa pandai taqiyah makna agama dia bagus di sisi Syiah. Di sisi kita taqiyah tu nifaq, munafik, berpura-pura. Walaupun Syiah secara rasmi mempromosikan taqiyah, tetapi amalan taqiyah ni diamalkan oleh seluruh aliran di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Pasti ada berpura-pura. Antaranya Wahbi. Wahbi kalau dia nak boleh tauliah di tempat yang tukang interview pegang pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia pegang dengan pesan Wahbi, dia tak boleh tauliah. Dia taqiyah. Ada kena pendapat ustaz amalan masyarakat baca Yasin malam jemaah. Kalau ikut dia kata bid'ah, tak ada dalil. Dia sebab nak dapat tauliah, dia kata apa salahnya baca Yasin? Tak esok malam jemaah, malam Rabu boleh lah ke? Tengok. Akhirnya boleh tauliah. Tapi hak ningsa
insya-Allah saya tak jumpa lagi ya Wahabi yang sanggup taqiyah. Apa dia? Al-istighasatu bil amwat. Minta tolong dengan orang mati. Kalau dia Wahabi, automatik dia akan jawab haram, syirik akbar, syirik besar, mukhrijun anil millah. Orang tu jadi kafir kalau tak tolong orang mati. Dah boleh minta tolong orang mati, Ustaz? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tengok pada iktikad dia macam mana. Nak kata boleh gitu, mungkin juga tak boleh. Kalau iktikad orang mati tu yang beri bukan Allah Ta'ala, tak boleh. Tapi kalau iktikad orang mati pun macam orang hidup juga, tak boleh buat benda satu sebenarnya. Cuma sebab je. Tu boleh lah. Nanti kita akan terangkan, insya-Allah. Baik, hal ni kita tolak Kita nak bihak rekah je dulu. Tauhidul asma'i was sifat, nama-nama Allah dan sifat Allah. Jadi belajar nama Allah, sifat Allah kita tak ada masalah. Masalahnya atas platform asma' was sifat, dia pergi pada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang ada kesamaran, diambil makna zahir, lalu dia pegang hak itulah makna sebenar daripada ayat mutasyabihat, walaupun bercanggah dengan muhkamat. Maknanya apa? Muhkamat kata Allah tak sama macam makhluk. Tiba-tiba atas nama mutasyabihat, dia kata Allah seperti makhluk juga. Dia tak kata gitu. Dia tak kata Allah seperti makhluk. Dia kata yadullah, makna tangan Allah. Cuma tangan Allah tu tak sama dengan tangan kita. Itu menyamakan Allah seperti makhluk dah. Dia tak rasam. Dia ingat dengan dia kata tangan Allah tu tak sama seperti tangan kita, dia dah lesar masalah. Tak lesar. Selagi mana tangan Allah yang dimaksudkan tu adalah anggota badan, dia sudah menyamakan Allah seperti makhluk. Ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa. Atas faktor masa saya tak lagi panjang lebar sangat. Saya nak ambil kesimpulan je deh. Dalam bab asma' wa sifat ni ramai orang keliru. Saya dapat detect ni di Melaka. Lepas saya ceramah, ada seorang tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala?" Oh, gitu soalan dia. Kalau dia menetapkan istiwa bagi Allah, adakah dia jadi kafir? Jadi saya perasan, ni rupanya dalam fikiran dia selama ni. Saya kata terbalik tuan. Terbalik lah. Yang sebenarnya tuan boleh jadi kafir kalau tuan menafikan istiwa. Maknanya tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Sebab apa jadi timbul soalan macam tu? Sebab dalam kefahaman dia, orang yang bertanya saat ni dan orang-orang yang seumpama dengan dia, yang bagus dalam bab ni adalah Wahabi. Sebab bila Al-Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Wahabi yang terima. Asy'ariyah tak lagu. Asy'ariyah Quran dah kata istiwa, dia tolak istiwa. Tu yang dalam pemikiran dia. Ya? Tak, bukan gitu. Ingat molek dah. Baik Wahabi, baik Ahlussunnah wal Jamaah, dua-dua menerima dan menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala. Tak ada orang tolak. Nak tolak kan ni barang adalah Quran hadis. Tak tolak. Dan dia beza yang jadi balagh nak. Bezanya adalah pada apa makna istiwa. Jadi ahli sunnah wal jamaah dalam memaknakan ayat-ayat mutasyabihat, dia akan membawa kepada natijah yang dipanggil tanzih. Tanzih makna mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Baik. Sementara Wahabi yang layak dengan Allah. Apa dia? Tak usah tanya apa dia. Imam Malik marah dah. Imam Malik kata wasu'alu anhu bid'ah. Duk tanya gana-gana pula. Gana-gana. Allah pun tak boleh bayang gana-gana. Yang penting mempercayai istiwa tu layak dengan Allah tu dah. Itu satu cara. Atau cara yang kedua, maknanya yang Wahabi panas sangat, iaitu menerima makna yang ada dalam bahasa dan tak bercanggah dengan akidah. Istawa ada dalam 14-15 makna. Misal selain daripada istaqarra, ya, selain daripada jalasa, ya, ada maknanya apa? Qahara, ada maknanya istaula. Jadi kalau dimaknakan Tuhan menguasai arasy atau Tuhan dari segi bahasa ada tak? Ada. Makna tu ada. Dari segi akidah salah tak kalau kita kata Tuhan menguasai arasy? Betul lah. Tuhan kan menguasai segala-galanya, termasuk arasy. Jadi ketika itu Ahli Sunnah wal Jamaah boleh menerima
makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Ini yang menunjukkan bahawa makna zahir itu tidak dikehendaki. Anak-anak belajar bahasa Arab dah. Boleh tak beri makna perkataan asad? Asad mana apa? Kita ajar bahasa Arab, tahfiz dia. Asadun. Mana dia asadun? Bukan asap. Asap tu lain. Asadun singa. Singa adalah makna zahir daripada perkataan asad. Jadi kalau orang Arab kata ra'aitu asadam, kita nak faham kerana aku telah lihat seekor singa. Dah. Tapi kalau orang Arab tu dia kata yakhtubu 'alal mimbar. Aku telah melihat seekor singa sedang berkhutbah atas mimbar. Nak faham binatang juga. Binatang mana khutbah atas mimbar? Jadi perkataan yakhtubu 'alal mimbar tu menjadi dalil kita kena alih kepada makna lain. Arab biasa. Dalam Quran juga ada yang demikian. Bila nisbah pada Allah Taala, makna zahir tidak dikehendaki. Contoh, ya. Dalam Quran Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Nasiyahum tu kalau terjemah makna zahir, Allah lupa. Maka boleh tak kita berdasarkan ayat Quran saat ni, kita kata Allah juga bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Ada tak lupa yang layak dengan Allah? Lupa dengan makna zahir, tak ingat. Betul tak? Dulu kita tahu tapi tak ingat. Lupa. Adakah layak dengan Allah lupa tu? Tak layak. Maka tak boleh kita kata berdasarkan ayat Quran saya berkeyakinan Allah juga lupa tapi lupa yang layak dengan Allah. Tak ada lupa yang layak dengan Allah. Habis nasiah makna apa? Nasiah kalau kita buka kitab tafsir, ulama kata makna Allah tak peduli pada dia sebab dia masih hidup dulu, dia tak peduli pada hukum hakam Allah Taala dan Allah azab dia. Itu makna nasiah. Bukan Allah lupa dengan erti kata tak ingat. Ada pula Allah cerita makhluk atau Allah tak ingat makhluk dia. Tapi itu kan takwil. Ustaz, mana boleh takwil ayat Quran? Apa dia kata tak boleh? Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah yang kata tak boleh takwil. Ulama lain terima takwil. Kerana ulama lain faham Quran hadis dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab dia ada makna yang hakiki, ada makna yang majazi. Makna sebenar dengan makna yang metaforikal. Ya. Macam orang kata engkau adalah bulan. Takkan bulan sungguh. Dah mu bulan dua atas langit, bulan mana pula? Mana engkau ibarat bulan. Dah. Kan bulan dia ada kawah dia dah, dia banyak jerawat. Jadi engkau macam bulan. Dia kata gitu. Jadi yang menolak majaz dalam Al-Quran adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Sedangkan uslub Allah sendiri menggunakan majaz, takwil. Contoh dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia, ya bna Adam, maritu falam ta'udni. Ya, al-kama qala sallallahu. Wahai anak Adam, aku sakit hari itu, mudah mari ziarah aku. Nak kata kan? Kalau ambil cara Wahabi, maknanya kita kata Allah sakit dengan yang layak dengan Allah. So tanya sakit kan yang penting Allah sakit. Jangan gitu. Sakit tu tak layak dah dengan Allah. Lalu dalam hadis tu Allah sendiri takwil. Allah sendiri alih daripada makna zahir, marid tu aku sakit, Allah terangkan marida abdi fulanun. Sakit hamba aku si fulan. Apa mau nak pergi ziarah dia? Kalau mau pergi ziarah dia, nescaya mau dapati aku berada di sisinya. Kalau nak tafsir zahir kan, kejap Allah doa ta'arah. Kejap Allah ada di sekitar. Dah ada di sisi orang sakit. Tak siapa pergi 1/3 malang turun ke dunia. Sebab tu, kalau ambil dengan fahaman yang bid'ah, agama ni akan jadi bercanggah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Dia kata Allah turun sungguh. Bila kata langit dunia 1/3 malang tu turun ke langit dunia tu turun sungguh dah. Zat Allah daripada atas ke bawah. Batu mengata Allah Taala. Dah iyalah. 1/3 malang tu arah kosong lah sekejap. Gitu. Dah mengingat 1/3 malang tu bila? Tidakkah 1/3 malang itu berlaku setiap detik di alam ni? Kan dunia ni kan berbeza-beza time. Ni time kita duk cakap siang hari ni, ada satu tempat di dunia sedang 1/3 malam. Pas tempat lain pula. Maknanya 1/3 malam tu sentiasa berlaku.
Kalau mu nak faham zahir, maknanya tak ada lah Allah atas arash. Allah ada di langit dunia semua, satu ketika malam semua kan. Tapi tempat lain-lain kan. Sebab tu tak boleh faham zahir. Zahiriyah dalam akidah ni membawa kepada akidah yang batil dan bercanggah dengan kaedah tauhid. Ingat malik dia. Tauhid standard dia kena yakin. Kalau fiqh kita boleh bina atas ghalabatuz zon, berat sangkaan. Jadi, waktu kadang-kadang sejik banyak tahun dah mayang kiblat situ. Kita mari pula dah waktu kapek sangat gini. Dia kata orang mari ukur kiblat lari sikit. Dah hak mayang dulu berdasarkan berat sangka dia. Hak lain ni berdasarkan berat sangka kita. Lagi Kaabah dak ada depan mata kita, kita tak yakin benarnya. Hanya kita berat sangka je. Tak apalah bab amalan. Bab akidah tak boleh. Ia kena standard yakin. Bila yakin, dalil mesti qat'i. Qat'i maknanya yakin juga tak ada ragu-ragu. Takkanlah yang ragu-ragu boleh menunjuk pada yang yakin. Nampak tak? Sebab tu dalam akidah standard dalil dia qat'i. Dak qat'i apa? Ustaz Quran hadis lah. Kena faham, qat'i ini ada dua sudut. Pertama, subut. Subut maknanya ia dak ni daripada Nabi. Kalau Quran, qat'i yusubut semua kali. Sebab Quran semua sapa secara mutawatir. Mutawatir maknanya diriwayat oleh perawi yang ramai. Takkanlah ramai-ramai salah belaka. Seorang dua orang mungkin lah. Ni ramai orang riwayat tak mungkin salah belaka. Itu makna mutawatir. Jadi Quran yakin qat'i yusubut. Hadis hak makna mutawatir qat'i yusubut, hak makna ahad zanni yusubut. Ada keraguan. Hak tu ulama kaji kalau sahih kemungkinan besar Nabi kata sebab tu kita beramal. Kalau dhaif kemungkinan tu kecil sikit. Sebab tu beramal dalam skop-skop tertentu saja. Ya. Tetapi dari segi dilalah dua, satu subut, satu lagi dipanggil dilalah. Dilalah ni maknanya lafaz ni makna apa? Kedua-dua Quran dan hadis boleh jadi qat'i, boleh jadi zanni. Maknanya ada perkataan jelas, tak ada makna lain. Qat'i. Macam nombor misalnya salah sah 3, tak ragu-ragu. Tapi kalau wa'ri kuruk, kadang-kadang makna hid, kadang-kadang makna suci. Suci ke hid? Tu jadi khilaf. Sebab zanni. Okay. Siapa yang belajar ilmu dilalah, lafaz menunjuk pada makna boleh bagi dua. Satu wuduh, jelas. Satu lagi khafat, kabur. Wuduh ada 4 level. Hak paling jelas, hak kurang, hak paling jelas sekali, jelas juga. Ya. Khafat, hak tersembunyi ni pun ada 4 level. Hak paling tak jelas daripada hak tak jelas, namanya apa? Al-mutasyabihat. Tiba-tiba Wahabi wa'ari ayat mutasyabihat nak buat dalil akidah. Habis lah. Penuh lah situ. Padahal akidah nak kena yakin. Ia main dengan hak mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Itulah golongan Wahabi. Ada pun orang yang hati dia bengkok, cenderung pada sesat, maka dia akan ikut hak sama-sama. Padahal hak muhkamat ada, undang umum kita. Dan hak muhkamat itulah induk ibu pada Quran. Apa mau tinggal hak muhkamat duk main dengan mutasyabihat? Sebab hati dia ada zigh. Ada bengkok. Baru slide yang ke-97 daripada 223. Jadi yakni ke waktu lah. Kan nak mayang so pula nak ambil air mayang. Kira tutup terus ke buka pada soalan ke kan? Saya dia pun ada juga kumpul soalan-soalan popular, FAQ. Orang rajin tanya. Dah stop lah. Sekali lalu. Boleh? Ini antara soalan popular. Kalau Wahabi tak betul, mungkin bising-bising tolak Wahabi, dah muat haji pergi umrah Mekah waktu pula. Ada haji tak dengar orang Wahabi kata gitu? Ustaz tolak Wahabi, dah ustaz pergi haji Mekah. La ilaha illallah. Mu faham tak beza Wahabi dengan Mekah? Wahabi tu ideologi, Mekah tu tempat. Dulu Nabi SAW tolak ideologi syirik. Ingat je tak sejarah sirah Nabi? Nabi SAW bahkan Nabi apa pun tolak ideologi syirik. Bila Nabi nak buat haji, Nabi pergi mana? Mekah juga. Dah haji memang disyariatkan di Kaabah.
Masa tu ingat tak? Masa Nabi Sallam yang sebelum jadi perjanjian Hudaibiyah tu, asalnya nak pergi haji. Masa tu Kaabah 360 berhala ada keliling. Sebab apa Nabi dak buat haji part lain? Dah memang haji situ. Yang Nabi tolak adalah haji syirik. Bukan tolak Kaabah, bukan tolak Mekah. Makna sejahil-jahil orang musyrikin tak sapati nak katakan Nabi mu tolak agama syirik, mu haji Mekah apa? Mana pada sudut tu bodoh Wahabi lagi pada orang musyrik zaman dulu. Buat soalan-soalan tak relevan. Memang haji dah umrah Mekah. Kalau haji umrah di Madinah pun bid'ah sayyi'ah. Soalan nombor 2. Kalau Wahabi tak betul, takkah Arab Saudi terima Wahabi? Macam-macam soalan. Baru ni kawan saya dialog nak tanya, pelih Wahabi ke tak? Apa mau tanya pelih Wahabi ke tak? Pelih ni anak siapa? Orang kampung mana? Pelih ni kan negeri. Dalam negeri tu kan macam-macam orang ada. Wahabi ada, Syiah ada, Ahli Sunnah wal Jamaah ada, orang kafir ada, orang Islam ada tau. Mungkin tanya pelih Wahabi ke tak? Mana cara nak jawab? Kalau tanya orang, semua boleh tentu kita nak sebut. Sebab dia tak mengaku. Tu kita pelik. Kita kata Wahabi tak betul, dia marah. Bapak kata Wahabi tak betul. Sikit-sikit Wahabi salah. Bila kita kata ya Wahabi, dia marah pula. Dah Wahabi bagus apa, mau marah. Itu namanya konflik dalaman, konflik jiwa. Dalam-dalam dia nak sokong Wahabi, dia malu kata ya Wahabi. Patut dia bangga. Kalau saya tau, walaupun saya tak cerdik mana, tapi kalau orang kata saya Asy'ariyah, mujur lah. Boleh tukang nama Asy'ariyah. Kan Asy'ariyah orang bijak-bijak, orang pandai-pandai, ulama-ulama besar. Tak, kita Asy'ariyah ni, Asy'ariyah malu dengan kita. Sebab kita orang biasa-biasa. Tapi kita tak rasa malu sikit kalau orang kata kita Asy'ariyah, alhamdulillah mujur lah, aku masuk Asy'ariyah juga. Biar duduk tepi-tepi tak apa dah. Dia sokong Wahabi, marah dengan orang haramkan Wahabi. Mu Wahabi, mu jangan fitnah orang. Fitnah pula, mu kata Wahabi molek. Hati-hati, sakit jiwa. Ni saya tanya. Dah kalau Wahabi tak betul, mu ikut Imam Mekah macam mana? Sah ke salat ikut Imam Wahabi? Tengok perangai dia. Dia khabar kita jangan mudah-mudah labelkan orang Wahabi, betul tak? Senang hati dia label Imam Mekah Wahabi, dia tahu mana. Dia kata Imam Mekah Wahabi tu, dia tahu mana. Kita orang awam dia tak tahu Imam Mekah tu Wahabi ke, Syiah ke, Ahli Sunnah ke. Kita tengok zahir lah. Dia mayang sah tak? Takbir betul tak? Tak? Rokok dia betul, baca Fatihah betul. Ikut lah. Mana kita tahu laki perut dia? Tak? Satu. Yang kedua, katalah kita ni lama duduk Mekah. Kita saing dengan Imam, kita tahu maya Wahabi. Masih sah lagi kita mayang ikut ahli bid'ah. Wahabi ni ahli bid'ah, bukan kafir. Apa hukum beriman ke ahli bid'ah? Makruh. Makruh makna batal ke? Tak sah lagi. Daripada kita tak mayang di masjid, rugi lah. Kita pergi mayang. Tapi bukan isu dia. Bukan isu kata, oleh kerana kita tolak Wahabi, maka kita tak boleh ikut Imam Mekah. Selagi mana zahir mayang dia sah, maka kita ikut. Tapi kalau Imam Mekah batal, takkan nak ikut kau. Ada orang dia tak boleh taksub dengan Imam Syafi'i. Jangan taksub dengan Imam Syafi'i, jangan taksub dengan Imam Abu Hanifah. Taksub dengan Imam Mekah boleh. Ada tak ia jumpa dalam kitab fiqh mana? Tak. Misalnya menanggung najis menyebabkan batal solat, kecuali kalau yang melakukannya adalah Imam Mekah, maka solatnya tetap sah. Ada tak jumpa gitu? Tak tahu. Dan kalau Imam Mekah batal, mufarakah, ada orang sana. Biasa je. Ni macam setok orang. Imam Mekah pun nak ikut. Dah mayang dia batal. Kau nak ikut juga. Ngaku akulah batal. Jadi benda simple. Cuma itulah orang bila hilang kecerdikan, benda simple pun ia jadi susah. Jadi setakat itulah dengan cara yang sangat ekah beberapa soalan popular yang kerap orang bangkitkan bila kita cerita tentang isu ni. Allah Alam. Jadi saya serah balik pada tuan acara majlis. Tafadhal. Jazakumullah khairan jazaa ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wazir wa dia lain terus. Semoga apa yang disampaikan itu dapat sentuh sedikit. Walaupun mayang saya mayang ni. Saya jamak takhir. Kita akan ada lagi siri-siri yang akan datang insya-Allah. Dan pihak penganjur juga mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz yang sudi hadir